Assalamualaikum, saya Syekh Muluk. Apa khabar semua? Sebelum ni saya telah bercerita tentang resipi-resipi yang menggunakan produk Maggi Cukup Rasa ya. Jadi saya juga telah bercerita tentang macam mana nak memasak menggunakan paste sambal laksa Sarawak. Sebelum ni resipi videonya ialah tentang resipi daging masak sambal laksa Sarawak ya. Dengan gabungan dengan menggunakan sos tiram. Tapi kali ini saya menggunakan Maggi Cukup Rasa sebagai penambah perisa dalam resipi yang akan saya buat. Okey, sama juga saya menggunakan paste sambal laksa Sarawak ya. Ni dia gabungan dua ni. Sungguh little ni. Legend ni. Okey, saya menggunakan paste sambal laksa Sarawak, Keluaran Haji Manan di sini. Dan saya baru dapat tahu bahawa ada dua bungkusan sebenarnya. Yang kecil dan yang besar. Nak tahu berapa gram? Kena order sendirilah. Dekat online dia jual. Jadi resipi kali ini ialah bercerita tentang ayam lah pula. Biasanya kita makan ayam goreng. Ayam goreng Ayam goreng kalau masak biasa dekat rumah, garam kunyit. Itu saja atau kunyit garam. Biasa. Goreng direct saja. Tapi hari ini berbeza sikit. Jadi nama resipi kali ini ialah ayam goreng paste laksa Sarawak. Jadi kalau nak tahu caranya, jangan lupa selepas menonton nanti, jangan lupa subscribe, like dan share. Betul. Tersasul ke? Like, subscribe dan share. Sama je. Okey, gabungan dua ni. Jom kita masak. Ayam goreng paste laksa Sarawak. Nama resipi yang akan Chef kongsikan kali ini. Bahan-bahannya ialah seekor ayam, lebih kurang 1.5 kilo, 1.2 kilo ataupun ayam sedang lah. Kita boleh gunakan ayam biasa ataupun ayam kampung ya. Jadi untuk ayam tu Chef telah buang semua kulit. Jadi Chef telah potong ke potongan kecil-kecil daripada 15 hingga 20 ataupun 20 lebih. Tujuannya ialah untuk apabila proses menggoreng nanti, jadi masa yang diperlukan untuk menggoreng tak lama. Jadi puan-puan kalau tak nak tulang pun boleh buang tulang Tapi inilah cara yang Chef nak buat. Cara macam biasa dekat rumah, potong kecil-kecil tanpa kulit. Ingat tu, kena jaga kesihatan juga Kita kurangkan pengambilan kulit ayam atau lemak ayam ke dalam badan kita. Jadi bahan utama dalam resipi ini ialah paste laksa Sarawak. Okey, nampak tu. Kalau biasa paste laksa Sarawak ni digunakan untuk membuat laksa Sarawak yang kita makan dengan mihun. Tapi kali ini resepinya akan saya kongsikan. Jadi bersama paste laksa Sarawak ni, Chef akan tambah lagi Maggi Cukup Rasa sebagai penambah perisa, sebab ianya adalah merupakan penambah perisa yang lengkap sama ada untuk buat sup, goreng-goreng, dan macam kali ini Chef gunakan untuk menggoreng ayam. Kita teruskan dengan bahan seterusnya. 1 cawan tepung jagung ataupun boleh digunakan setengah cawan tepung jagung dan setengah cawan tepung beras untuk dalam resipi ni Dan juga Chef perlukan minyak untuk menggoreng terendam atau deep fry. Boleh gunakan air fryer kalau nak, ataupun boleh je masukkan ke dalam oven pada suhu yang sesuai untuk memanggang. Resipi yang mudah Tu dia besarnya besen atau mangkuk. Jadi Chef gunakan mangkuk stil yang lebar agar memudahkan proses menggaul bahan-bahan mentah nanti Jadi untuk langkah pertama, Chef masukkan ayam yang telah dipotong kecil ke dalam besen ini. Ayam ini telah dipotong kecil macam ni dan juga dibersihkan. Jangan lupa, nampak tak? Hati ayam pun ada kat situ sebab Chef suka makan hati ayam ni Jadi kesemua ayam ni ingat ianya adalah merupakan ayam mentah, jadi perlu dicuci selepas dipotong, dibersih, ditoskan dan kita gunakan sarung tangan untuk menggaul Kalau tak nak menggunakan tangan, boleh gunakan sudip dan sebagainya. Jadi inilah dia bahan pertama yang diperlukan untuk resipi ni. Okey, kalau dah sedia, saya masukkan sebungkus paste sambal laksa ataupun paste laksa Sarawak Keluaran Haji Manan. Dalam bungkusan tadi, dalamnya apabila kita buka, terdapat dibungkus lagi dalam plastik Jadi itulah merupakan antara ciri-ciri paste laksa ni yang saya suka, sebab ianya tak tumpah, tak mengotorkan tangan Jadi kita perlu buka dulu paste sambal laksa dan kita akan masukkan ke dalam ayam ini.
Untuk seekor ayam ni, chef masukkan satu bungkus dalam bungkusan kecil. Kalau nak tahu berapa gram, kena order sendiri online, ada je. Okey, boleh dikirim daripada pembekal daripada Kuching Sarawak. Itulah dia, sebungkus dalam suhu bilik, senang ianya keluar. Jadi kita dah sedia, kita akan masukkan bahan seterusnya. Okey, inilah dia Maggi cukup rasa sebagai penambah perisa. Chef gunakan lebih kurang 1 sudu makan ke dalam ayam ini ataupun campuran ayam dan paste laksa Sarawak. Jadi yang perlu kita buat lagi ialah dengan menggaul mesra ke semua bahan-bahan di dalam besin ataupun mangkuk ini. Boleh juga kalau nak tambahkan perahan air limau kasturi ataupun jus lemon dalam ni. Kalau nak manis sikit boleh je campur gula. Yang penting paste laksa Sarawak itu dah komplit rasa rempah-rempahnya, tak perlu lagi tambah serbuk rempah lain seperti kunyit apa semua. Cukup hanya menggunakan paste laksa Sarawak dan juga Maggi cukup rasa. Ini perlu kita gaul semesra-mesranya sehingga nampak tu tak ada berketul-ketul lagi paste sambal laksa, dan Maggi cukup rasa sudah semestinya meresap dengan cepat. Jadi seterusnya kita perlu perap atau biarkan selama lebih kurang 1 jam sebelum kita menggoreng dan sebelum kita tambahkan bahan lain. Biarnya ia mesra dulu ya. Setelah kita perap selama 1 jam dan kita tudung masa perapan tu atau masuk peti ais boleh, kita taburkan tepung jagung kita ataupun tepung jagung dicampur dengan tepung beras. Sekali lagi kita gaul mesra, tak perlu campur air, tak perlu campur telur ya. Cukup hanya memasukkan atau menaburkan tepung jagung dan tepung beras ke dalam ayam yang telah digaul ke semua tadi, dan biarkan dan kita gaulkan mesra sekali lagi supaya tepung jagung itu akan melekat pada isi ayam bersama rempah-rempah tadi. Dah siap untuk digoreng. Untuk menggoreng pula saya gunakan kuali macam ni, kuali aluminium boleh, non-stick pan pun boleh. Kita perlu panaskan kuali terlebih dahulu baru kita masukkan minyak. Bukan letak kuali letak minyak. Cara chef masak, tips ialah panaskan kuali terlebih dahulu baru kita masukkan minyak supaya ayam tidak melekat pada kuali. Apabila suhu minyak dah cukup panas, macam mana kita nak tahu? Kita tengok pada kuali itu, dia akan mengeluarkan buih-buih kecil ya, dan buih-buih halus ya. Jadi apabila tidak berbuih lagi pada kuali dalam minyak tersebut tidak berapa nampak dia punya buih, maka bermakna minyak tersebut telah bersedia untuk menyambut ketulan ayam dan proses menggoreng seterusnya. Bila kita nampak minyak cukup panas, jadi kita kecilkan api dan kita boleh masukkan ketulan ayam yang telah diperap tadi. Caranya ialah dengan memasukkan jumlah yang sederhana saja, lebih kurang 5 hingga 6 ketul, ataupun minyak menutupi setiap ketulan ayam. Jangan longgokkan sampai tak nampak minyak lagi. Kalau kita buat macam tu, ayam tidak akan menjadi garing. Jadi cara macam ni memberi ruang untuk setiap ketulan ayam itu dengan dimasak dengan sempurna atau menjadi garing dengan sempurna. Jadi kita apabila dah agak macam ni, minyak pun nampak berbuih, jadi ayam tersebut perlu disediakan sebelum digoreng, letakkan pada suhu bilik jangan terlalu sejuk, sebab apabila benda sejuk masuk ke dalam kuali panas akan menyebabkan minyak yang panas dalam kuali akan menjadi sejuk serta merta, jadi maka ayam kita tidak akan menjadi garing. Itulah kesalahan yang sering dilakukan oleh tukang masak apabila memasukkan benda sejuk ke dalam minyak panas sejuk semula. Jadi jangan lupa, alamak, nampak penampakan sambil kita kerja-kerja menggoreng, sibuklah pula penampakan 2 produk paste laksa Sarawak dikejar oleh Maggi cukup rasa. Bukan sahaja sesi lumba bersikal secara kirim di Tokyo, tapi di rumah chef ni nampak kejar-mengejar antara Maggi cukup rasa dan paste laksa Sarawak. Nampak tu sambil dia kejar-mengejar, ayam pun kita terbalikkanlah, jadi nampaklah dia garing sebelahnya. Tak lama ya, lebih kurang 5-6 minit je boleh garing sebelah tu. Jadi kita terbalikkan, jadi kita leraikan supaya tidak melekat pada ketulan ayam, tidak melekat antara satu dengan lain. Jadi minyak steady, standard je dia punya suhu, jadi cukup untuk memasak dengan garingnya.
Kalau nampak dekat atas tu saya sediakan dia punya wiring mesh atau rack untuk saya letakkan tulang ayam. Apabila dah warna dah keperang-perangan macam ni, oh ni golden brown ni, bukan brown saja, golden brown. Nampak tak? Boleh perasan tak betapa garingnya setiap ayam tersebut apabila chef keluarkan dari minyak ya. Jadi dah tak boleh tahan nampak. Lepas ni confirm kita merasa sebelum kita hidangkan. Itulah dia ayam goreng pes laksa Sarawak yang chef telah cipta untuk dibuat dan dimasak dan dimakan bersama keluarga sebagai salah satu hidangan harian. Sebab kalau boring kita masak goreng macam biasa, kita buat cara macam ni, tapi dengan syarat ada pes laksa Sarawak dan juga ada Maggi cukup rasa di dapur anda. Pastikan. Okey puan-puan semua, inilah dia ayam masak pes laksa Sarawak. Tersembunyi di situ juga memainkan peranan ialah Maggi cukup rasa sebagai penambah perisa. Jangan lupa puan-puan, boleh cuba sendiri di rumah. Pastinya ada bahan-bahan ni di rumah seperti serbuk tepung jagung dan juga minyak, dan juga ayam boleh beli je. Pes laksa Sarawak kalau nak boleh order online, ada dijual, ataupun puan-puan boleh pergi ke Pasar Borneo di Seri Kembangan pada setiap hari Sabtu jam 7 pagi hingga 11 pagi. Tapi tengok dulu pada musim PKP ni mungkin belum boleh buka, puan-puan boleh Google je. Jadi sambil menjamu selera, puan-puan jangan lupa like, subscribe dan share. Boleh je follow channel chef ni, insyaAllah kita buat lagi resipi-resipi yang bermanfaat. Boleh kita masak dan makan bersama keluarga tersayang di musim PKP ni, insyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum, selamat menjamu selera.